Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Bersatu iaitu Wan Ahmad Faizal. Apabila dalam kenyataan yang ada di media mengatakan bahawa pendakwaan terpilih Muhyiddin tak perlu letak jawatan. Jawapan saya mudah, iaitu lantak ke orang lah, parti ke orang. Muhyiddin nak letak atau tak jawatan itu bukan kuasa kita, bukan hak kita. Itu parti mereka. Cuma yang rakyat nak adalah kamu orang sebelum-sebelum ini konon-kononnya parti berintegriti, PN best lah konon. Kamu kata kalau ada kes mahkamah ataupun jadi kluster mahkamah, letaklah jawatan. So kamu orang yang kata. Maka kita dah lihat apabila mantan Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful esoknya dengan bangganya di luar parlimen membuat kenyataan media letak jawatan. Konon-kononnya mereka berintegriti, parti mereka berintegriti. Buktikanlah hari ini. Muhyiddin hari ini dah jelas-jelas kluster mahkamah. Jadi nak pertahankan apa cerita ini dari kamu orang. Jadi itu yang rakyat mahu. Itu yang rakyat nak dengar. Karena yang buat itulah hujah-hujah kamu orang dulu. Hari ini Ketua Pemuda Bersatu ini, yaitu Wan Ahmad Faizal ini, mengatakan ini pendakwaan terpilih. Adakah kamu nak menghina Badan Kehakiman? Adakah kamu nak menghina SPRM? Adakah kamu nak menghina polis? Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kamu rasa ini pendakwaan terpilih. Tetapi Wan Ahmad Faizal juga harus ingat, kenyataan yang kamu keluarkan ini sebenarnya kamu meludah ke langit kena ke muka kamu sendiri. Kamu orang berak di tengah jalan tak nak mengaku. Apa dia? Ketua Hakim Negara kamu orang yang lantik. Ketua Polis Negara kamu yang lantik. Ketua SPRM kamu yang lantik. Jadi di mana? Di mana kata ini pendakwaan terpilih? Yang ada hari ini kekal ada orang-orang yang sama itu. Kenapa waktu kamu pendakwaan ini tidak berlaku? Disebabkan Hamzah Zainuddin menjadi Menteri KDN. Maka kuasa itu digunakan untuk menahan mereka ini. Menahan mereka untuk nak menyiasat. Adakah begitu? Jadi perkara ini rakyat pun dah tahu. Itu saya selalu kata, satu saat nanti kalau kamu dah tak jadi kerajaan, saya dah tunggu je lama. Saya tunggu je sampai PRU ke-15 ni. Apabila kamu dah tak ada kuasa lagi, apabila kamu pun dah tak jadi Menteri KDN lagi, maka rakyat akan kritik kamu, saya kata, dengan Menteri KDN waktu mereka dahulu. Hari ini berlaku. Dan kita tengok apa yang Dato' Seri Anwar Ibrahim buat hari ini adalah yang terbaik. Kalau kita tak hentikan rasuah yang berleluasa dalam negara kita ini, maka kekayaan negara ini akan dipunggah oleh orang-orang politik yang mungkin seperti pemuda-pemuda yang ada dalam Bersatu ini, pemuda-pemuda yang ada dalam PAS ini, yang suka nak ambil jalan mudah untuk kekayaan. Jadi bagaimana dengan rakyat? Hari-hari jual isu Melayu, hari-hari jual isu Islam. Tetapi hakikatnya mereka-mereka inilah yang melaknatkan harta-harta negara. Jadi pada saya, apa yang dikatakan oleh Ketua Pemuda Bersatu ini, cermin diri dululah. Sama juga dalam parlimen. Apabila memperobok dengan Rafizi Lamli, mengatakan bahawa melibatkan PTPTN, seolah-olah PH itu ada manifesto ke situ. Nasib baik Rafizi Lamli tidak bolehlah dibohongi. Akhirnya apabila Rafizi Lamli kata tak pernah PH ada manifesto dalam PRU ke-15 berkenaan dengan isu PTN, suruh jawab tak boleh nak jawab. Jadi sebagai tokoh muda, sepatutnya janganlah kita ni apabila pemimpin kita didakwa, akhirnya kamu kata ini pendakwaan terpilih. Tetapi kalau parti orang lain, maka begini pula isunya. Jadi perjuangan mereka ini sebenarnya tak ada hala tuju. Mereka sendiri tidak boleh nak menjaga parti mereka seandainya pemimpin utama mereka masuk penjara.
Saya percaya selepas ini rakyat sudah tahu Parti Bersatu ini tidak akan lama. Parti ini boleh kekal hari ini kerana satu perkara saja. Kerana melibatkan duit. Kita lihat kenyataan-kenyataan media yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Bersatu ini. Mereka hanya sebut bahawa ini pendawaan terpilih. Mereka kata juga isu duit sumbangan dibolehkan oleh mana-mana orang, individu yang hendak menyumbang kepada parti kita. Ada tak mereka cerita tentang kronologinya? Bagaimana duit yang beratus juta ini masuk ke dalam akaun mereka? Ada tak mereka cerita kepada rakyat bahawa duit ini mungkin lepas cukai, tak lepas cukai? Tak ada. Jadi kita rakyat ni harus tahu bahawa bagaimana duit itu boleh masuk ke sana dan apa sebabnya melibatkan pendawaan ini. Yang disebut yang lain. Ini pembohongan mereka. Jadi cuba kalau berani sebutlah apa yang berlaku. Kenapa kamu orang disiasat? Kenapa akaun dibekukan? Ini adalah satu daripada yang kita lihat hari ini, bahawa Parti Bersatu ini kekuatannya adalah kepada duit. Setelah ini, kalau duit dah tak ada, silap-silap pemimpin mereka pun cabut lari. Itu saya selalu kata, saya sangat yakin satu saat, mungkin sebelum PRU ke-16, PAS pun dah tak akan bersama dengan Bersatu. Apalagi kalau pemimpin utamanya masuk penjara. Ini adalah hakikat. Jadi kalau kita nak melepaskan orang yang ada ambil rasuah dalam negara ini, tidak adil lah pada saya. Kita hanya nak tangkap Datuk Seri Najib kerana isuan MDB, tetapi kita lepaskan jerung yang besar lagi yang merompak harta negara untuk kepentingan politik, sedangkan duit rakyat. Orang gila ke apa? Nak pergi derma dekat parti kita sampai beratus juta. Baik derma dekat rakyat, baik derma dekat badan kebajikan. Orang yang derma kita tengok adalah orang Melayu Islam yang disebut dalam kes ini antara yang terkaya. Daripada derma macam tu dengan diorang ni, ramai ni orang-orang Melayu, orang Bumi Putra ni yang miskin. Kenapa tak derma aja kepada mereka? Duit 210 juta. Kalau kita derma kepada orang 20 ribu, 30 ribu kepada orang miskin, saya rasa kemiskinan tegar yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri boleh selesai. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Bersatu ni hanya nak mencari glamour, untuk nak keluarkan diri dalam media. Inikah pemimpin muda yang kita nak lihat? Asyik bermain dengan media sosial saja. Tugas hakiki kamu sebagai wakil rakyat adalah turun kawasan. Bukan kerja sedikit-sedikit hari ini dengan bermain media saja, post sana post sini. Saya tak tahulah wakil rakyat kita ni bermain dengan media sosial je. Duduk dalam parlimen pun main media sosial. Tugas hakiki sebagai wakil rakyat tak buat-buat, mencari glamour je. So saya harap rakyat faham bahawa kita perlulah ubah kepimpinan yang begini. Mau tua ke mau muda ke, kalau tak ada integriti, tak ada kebolehan, kita tolak je lah. Jadi permulaan kita nak tolak pemimpin ini adalah di PRN yang akan berlangsung nih nanti. 6 buah negeri ini. Tentukan parti-parti yang seperti ini kita tolak, supaya kita boleh mengubah struktur dalam negara kita ini bersih daripada rasuah, dan kita boleh ada tokoh yang membangunkan negara ini agar hutang negara kita ini berkurangan dan akhirnya bonus kepada rakyat untuk rakyat nikmati. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.